Okay, sebelah kiri ada sin, sebelah kanan ada cos. Okay, boleh tak bagi tahu saya macam mana kita nak buat dulu? Kita tak boleh terus guna bus RMC kita. Kita kena modify soalan ini. So ada tak idea macam mana kita nak mulakan soalan ni? Siapa boleh respon? Ni latihan kendiri 6.101F kat dalam buku teks awak. Okay, siapa boleh respon? Macam mana kita nak mula? Okay, Sofia Idina kata rumus majmuk, sudut majmuk. Yes, gunakan rumus sudut majmuk. Kita tak boleh settlekan bas RMC dulu selagi kita tak jadikan dia dalam sebutan tunggal lah. Okay, kita gunakan sudut majmuk. So, sin A plus B. Sin A plus B lah sin A cos B tambah cos A sin B. Okay, dia akan jadi sin X cos 30 tambah cos X sin 30. Okay, ini sebelah kiri. Sebelah kanan kita agak guna sudut majmuk juga tapi cos punya. So cos X cos 120 tolak cos tambah jadi tolak kan. So sin X sin 120. Okay, so saya dah gunakan rumus sudut majmuk dekat sini. So next step, what should we do? Siapa boleh bagi idea kat saya apa kita patut buat? Dah guna sudut majmuk, next. Okay, idea? Okay, idea, ada tak idea macam mana nak proceed? Kita dah guna sudut majmuk ni, next kita buat apa? Apa yang kita boleh buat dekat persamaan ni? Tak ada idea? Pindah semua ke sebelah kanan. Jadikan dia bentuk arm. Boleh juga tapi dia tidak memberi apa-apa. Orang cakap kesan sangatlah. Fakturkan cikgu, nak fakturkan apa? Sebabnya tak ada sebutan yang sama. Adalah kot sin X dengan sin 120. Next, idea lain. Okay, macam Alif Imran kata pindah semua ke sebelah kanan. Okay, Alif Imran cakap cari cos 30. Yes. Kita selesaikan fungsi trigonometri untuk sudut-sudut yang kita tahulah. Sin X memang kita tak boleh selesaikan tapi cos 30 kita boleh selesaikan. So cos 30 ni kita adalah sudut-sudut istimewa kan, sudut khas. 30 darjah. So kita kena guna sudut segitiga sudut tegak. So cos 30 ni kalau tengok segitiga sudut tegak tu adalah sec 3/2. Okay, saya letak sec 3/2 nilai tu kat depan sin. Saya tak nak letak kat belakang sebab takut tertukar dengan sudut. Okay, yang cos X sin 30. So sin 30 kalau guna sudut tegak tu sin 30 ialah 0.5, 1/2. Saya letak macam ni lah. Okay, sama dengan cos 120. Macam mana kita nak tulis cos 120? Cos 120 adalah negatif setengah. Okay, macam mana kita nak tahu kalau tanpa guna kalkulator, kita akan guna sudut rujukan lah. Dia 120 kat sukuan kedua So 180 tolak 120 dapat 60. Jadi cos 60. Cos 60 ialah negatif setengah. Kenapa negatif? Sebab dekat sukuan kedua cos negatif. Okay, kalau tekan kalkulator dapatlah negatif setengah tu. Okay, tolak dengan sin 120. Sukuan kedua. Sukuan kedua sin positif. Sudut rujukan pada sukuan kedua 120 tu mana 60. Ni sin 60. Kalau sin 60 kalau kita tekan kalkulator kita dapat 0.866 kan. So jawapan dia sec 3/2 good. So sec 3/2 sin X. Okey, jadi kita cuba bawakan semua ke sana ataupun kita tengok ada tak yang boleh cancel. Okay, tak ada yang boleh cancel. Semua ada. Okay, so kita bawa semua ke sebelah sana lah So dia akan jadi sec 3/2 sin X tambah setengah cos X. Okay, tolak bawa sana jadi tambah. Okay, lepas tu tolak sana pun jadi tambah juga. Okay, sama dengan kosong. Okay, so kita tengok ni adalah sebutan yang sama.
Okay, set 3/2 sin X dengan set 3/2 sin X ni sama. Kalau kita tambahkan apa jadi? Berapa nilai dia? Set 3/2 sin X tambah set 3/2 sin X. Okay, apa nilai dia? Kalau yang ini 1/2 tambah 2/2 akan jadi 1. So cos X lah. Apa jawapan set 3/2 tambah set 3/2? Okay, so Ferdinand kata set 3, Faiz kata set 3. Betul lah. Okay, so dia macam mana? Contoh lah X set X tambah set X. Okay, set X ni tambah set X, so dia akan jadi 2 set X. Macam ni lah. Set 3/2 tambah set 3/2, dia akan jadi 2 set 3/2. Dia akan jadi set 3/2 tambah set 3/2, dia akan jadi 2 set 3/2. Sebab dia tambah benda yang sama kan. Pendarat ialah penambahan berulang nombor yang sama kan. So dia akan jadi macam ni. So kita boleh cancelkan 2 ni, dia akan jadilah set 3. Okay, boleh faham? Macam nak kira nanti benda tu basic, nanti ada tanya macam ni cikgu buat set 3/2 tambah set 3/2 jadi set 3. Okay, so ini adalah basic arithmetic awak lah. Okay, so dia akan jadi set 3 sin X sama dengan kosong. Okay, ada tak rumus yang kita boleh guna lagi? Boleh faktor ke? Tak boleh. Nak guna rumus tak boleh. Dia dalam sebutan tunggal. Okay, bila dalam sebutan tunggal, awak hanya perlu ada, kalau untuk dalam bentuk satu ni, dia kena ada tunggal satu je. Kalau tak boleh nak selesai. Dia seolah-olah macam set X tambah Y sama kosong. Tak boleh nak selesai. So apa patut buat untuk bentuk macam ni, kalau awak jumpa, awak bahagikan semuanya dengan satu fungsi trigo. So dalam kes ni saya akan pilih bahagi dengan cos. Sebab kalau sin bahagi cos agak akan jadi tangent. So kat sini saya akan bahagikan semua dengan sin X. Sebab saya tak boleh pergi dah, saya tak boleh faktor. Saya tak boleh guna rumus, tak ada benda yang saya boleh buat dah dekat sini. So apa yang saya buat, saya tahu, ni terbalik, sin bahagi dengan cos. Sebab saya nak dapatkan fungsi tangent. Okay, so dia akan jadi set 3, sin per cos ialah tangent, tambah 1, ni 1 bukan kosong. Okay, kosong bahagi cos X, kosong lah. Okay, so kita dah dapat set 3 tan X. So kita dah dapat satu nisbah, satu fungsi trigo yang tunggal, sebutan tunggal iaitu tangent. So nak tarik tangent, nak cari X tu, bawa lah semua yang nombor yang tak berkaitan tu. So ni bawa sana dia jadi negatif 1. Lepas tu kat sini tinggal tan X. Set 3 ni bawa sana jadi bahagi kan. Okay, so setakat ni boleh ikut. Okay, so ada yang resen. So bila kita dapat macam ni, barulah kita boleh dapatkan base angle. So kat sini, saya dah simplify persamaan trigo ni, kita buatlah tan X sama dengan negatif 1 per set 3. Okay, kita dapatkan base angle kita. Base angle kita adalah alpha. Macam nak cari alpha, kita songsangkan tangent kita. So tangent songsang 1 per set 3. Okay, dapat berapa? Jangan masukkan negatif. Sebab sudut rujukan kita, sukuan pertama positif semuanya. So tangent songsang, shift tan, masukkan 1 per set 3 untuk kurungan. Ya, akan dapat jawapan 30 darjah. Okay, Hazat memang kata bagi tahu 30 darjah. So saya tulis kat sini, alpha saya dapat sudut rujukan 30 darjah. So sketch. Sketch ialah lakarkan sukuan mana. So awak tulis ni add sugar to coffee. So kat mana sukuan ni berada? Untuk sudut theta ni kat mana sepatutnya dia berada? So 1, 2, 3, 4. Okay, 1 dan 4. Betul ke 1 dan 4? So Ferdinand. 2 dan 4. Yes, 2 dan 4. Tengok yang awak dah simplify ni. Tangent X sama dengan negatif 1 per set 3. Negatif. So negatif tu dekat 2 dengan 4. 1 dengan 3 tu positif. So kita tick kat sini. Nampak dia adalah sukuan 2 dan sukuan 4. So read and merge. Sukuan kedua macam nak dapat 180 tolak alpha.
Sukuan keempat 360 tolak alpha. So read and merge. Theta pula. Yang ni X So X yang pertama dengan X kedua. So X pertama ialah 180 tolak 30. Okay, X kedua ialah 360 tolak dengan 30 darjah. So awak akan dapat 150 darjah dengan 330 darjah. Okay, check. Check ialah pastikan dia berada di dalam julat yang diberi. Kalau tengok buku teks tu dia bagi tahu soalan ke atas sekali, cari sudut-sudut daripada 0 sampai 360. So kita terima dua-dua jawapan. Okay, cari semua nilai X yang memuaskan persamaan berikut diberi bahawa X berada di antara 0 sampai 360. So kita terima jawapan dia. Kita jawablah X sama dengan 150 darjah, 330 darjah. Okay, boleh follow? Okay, so ada yang raise hand. Okay, boleh screenshot ni, share kat kawan-kawan yang tak masuk meet ni. Boleh screenshot. Okay, Azfarina pun raise hand. Okay, next. Okay, yang ini pula. Ini dalam sebutan tunggal juga, sin 2x. So kita tak perlu nak guna rumus sudut majmuk apa semua. Cuma dekat sini apa yang lain dengan soalan yang pertama saya bagi tadi ialah tengok sudut dia 2x. Sin 2x. Siapa boleh bagi tahu saya apa maksud 2x tu? Yes, sudut berganda. Perlukah kita guna rumus sudut berganda? Tak perlu. Kalau guna rumus sudut berganda, dia akan jadi cos kat situ. Jangan. So apa yang kita buat, 2x tu sudut berganda, kita belajar awal-awal dulu, iaitu sudut tu boleh berpusing berapa kali. So dalam kes ni sudut ni pusing berapa kali? Yes, Sofia Ardina kata 2 putaran. Okay, Ardina kata 2 kali, betul. 2 theta ataupun 2x kat sini bermaksud 2 putaran lengkap. So dia akan efek dekat read and merge kita. Rn nanti akan efek. So pertama kita cari base angle kita iaitu alpha kita. Macam nak cari alpha, kita akan songsangkan sin kita dan masukkan tanpa menggunakan negatif lah. Okay, dia akan jadi macam ni. So siapa pantas boleh bagi tahu jawapan saya? Jawapan untuk alpha ni 25.6. 25.60 atau 25.6. Okay, so bila kita dah dapat kita punya sudut rujukan, kita akan S apa? Sketch. Add sugar to coffee. So kat mana sukuan kita nak tick? Siapa beritahu saya? Sofia lagi, laju Sofia ni. Orang lain okey tak? Kenapa kita pilih 3 dan 4? Sebab nisbah trigo dia adalah negatif. Ali Imran kata 3 dengan 4. So add sugar to coffee, add to all, S to sign saja yang positif. So dalam kes ni kita nak negatif kan? So kita letak dekat sukuan 3, saya tik sukuan 3 dan sukuan keempat. Sukuan ketiga 180 tambah alpha, sukuan keempat ialah 360 tolak alpha. Okay, read and merge. Okay, yang pertama, X yang pertama, saya akan buat 180 tambah 25.6 akan dapat, okay, Sofia kata 205.6. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, 360 tolak 25.6. Akan dapat 334.4. Terima kasih Sofia Edina, saya tak perlu nak kirakan lah. Ada orang tolong kira. Okay, so tadi saya bagi tahu dia akan efek dekat read and merge. So dia 2 putaran lengkap. So sudut dia 205.6 dengan 334.4 kan. So bila dia ada 2 theta atau 2x kat sini, dia akan putar lagi sekali. So kita kena tambah dengan 360. Yes, Sofia dia kata bagi tahu tambah 360. So kita ada tambah lagi satu sudut, 2 lagi sudut. So sudut yang asal tadi 205.6, kita tambah dengan 360. Yang keempat ni, sudut yang kedua tu kita tambah lagi 360. Dia pusing lagi sekali. Okay, ada siapa-siapa tak faham boleh raise hand? Kenapa kena tambah 360 ni? Tak ada orang raise hand? Okay, so sebelum ni, praktis yang sebelum ni semua adalah bukan sudut berganda, dia adalah single sudut lah. Tak kisahlah sudut tu tambah 40 ke tolak 50, tapi sudut tu theta sahaja. Dia bukan 2 theta, bukan 3 theta. Kalau dalam kes ni awak tengok betul-betul soalan 2x, so terus masukkan dalam kepala, oh ni sudut berganda 2 kali putar.
So kalau awak tengok dekat soalan tu, awak bulatkan 2 tu. Jangan lupa ni 2 kali ni. Okay, dekat rate and merge, betul dah macam sebelum ni kan. Jadinya awak cuma tambah lagi 2 sudut, dia putar 360. So Sofia Edina bagi tahu X3 dia adalah 565.6 dengan 694.4. Okay, ada 4 sudut dalam ni. Okay, check adalah rumus apa ikut dia punya julat kan, tapi yang awak kira ni semua adalah 2x. Sebab alfa kita ni sudut rujukan ini ialah sudut rujukan kan. Kita namakan dia alfa. Jadi sudutnya final answer bahagi dengan 2. Sofia kata bahagi dengan 2, betul lah. Sebab bukan bahagi 4 Ali Imran bahagi 2. Sebab soalan dia bahagi 2x, kita bahagi 2. So semua sudut yang awak dapat ni bahagi dengan 2. So siapa boleh tolong kirakan? Okay, yang pertama 205.6 bahagi 2. Orang lain kirakan sekali. Seorang kira yang nombor 4, seorang kira nombor 3. Okay, Sofia Edina kira yang pertama 102.8. Ali Imran kira yang kedua salah Ali Imran, yang mana satu kira ni? Sofia Edina kata 167. Ni yang kedua. Yang ketiga 282.8. Okey, Ali Imran kira yang nombor 3 tadi. Okay, Adi ni tolong kirakan nombor 3, nombor 4. 347.2. Okey, thank you Nabila Yasmin. Ini X jawapan awak X. So adakah semua nilai-nilai X ni diterima? Ya, sebab dia berada dalam lingkungan 0 sampai 360. So semua jawapan ni kita kira.